Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 17 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Syarikat penerbangan tidak sepatutnya mengambil kesempatan menaikkan tambang pada cuti Hari Raya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jika berlaku peningkatan harga secara mendadak 500% seperti yang didakwa, tindakan boleh diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Bagi menangani isu berkenaan, beliau telah mengarahkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi supaya bertindak. Jelasnya pihak berkuasa perlu tegas tanpa mengira syarikat sama ada kecil atau besar. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, perbuatan mengambil kesempatan dengan menekan orang ramai pada bulan puasa dan perayaan tidak boleh dibiarkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Bera itu berkata, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong akan bermesyuarat dengan wakil syarikat penerbangan untuk menurunkan tambang. Perdana Menteri berkata demikian selepas melancarkan MG Coop Mart dan jualan murah semarak Ramadan keluarga Malaysia di Bera hari ini. Dakwaan amanah bahawa UMNO menamakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 sebagai helah untuk mempercepatkan PRU15 adalah tidak benar. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan menjelaskan pengumuman itu adalah hak mana-mana parti. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Amanah Khalid Abdul Samad baru-baru ini yang menganggap keputusan UMNO itu sebagai helah bagi menggesa Datuk Seri Ismail Sabri menyegerakan pembubaran Parlimen untuk diadakan pilihan raya. Ahli Parlimen Pontian itu turut menepis dakwaan sesetengah pihak bahawa UMNO akan menamakan calon lain sebagai Perdana Menteri setelah menang PRU15 seperti yang berlaku pada pilihan raya negeri Johor baru-baru ini, di mana Datuk On Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor yang baru, bukannya Datuk Seri Hasni Muhammad. Datuk Seri Ahmad Mazlan sebelum itu mengumumkan bahawa Majlis Tertinggi MT UMNO baru-baru ini melantik Datuk On Hafiz sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi, manakala dua ahli MT UMNO yang lain iaitu Datuk Seri Razali Ibrahim pula dilantik sebagai Penyelaras Alumni UMNO Siswa dan Siswi dan Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pula sebagai Penyelaras Pertubuhan Alumni Kelab-Kelab UMNO Luar Negara. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dijangka akan membentangkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 4.0 pada bulan ini susulan peralihan negara ke fasa endemik. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin berkata, prosedur persisten di SOP itu mengambil kira pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kerana ia melibatkan aspek kesihatan dan keselamatan daripada ancaman COVID-19. Jelasnya SOP itu turut akan melibatkan aktiviti co-kurikulum yang telah dijalankan secara berperingkat di sekolah dan kini ia berada di peringkat akhir sebelum diumumkan. Beliau berkata demikian selepas meninjau pengoperasian sekolah tanpa menggunakan sistem penggiliran di Sekolah Kebangsaan SK Seri Keterih Kota Baru hari ini. Sementara itu, bagi pelajar di asrama pula yang mempunyai kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19 dan tidak bergejala boleh hadir ke kelas seperti biasa. Datuk Muhammad Razif berkata mereka tidak perlu lagi menjalani kuarantin kendiri. Bagaimanapun, KPM berharap seluruh masyarakat termasuk guru, ibu bapa dan pelajar sekolah sentiasa mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Hari ini seramai 130,177 pelajar dari kumpulan A melibatkan Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor memulakan sesi persekolahan secara bersemuka tanpa menggunakan sistem penggiliran. Penahanan seorang remaja lelaki menunggang motosikal tanpa topi keledar dan lesen memandu kerana dalam keadaan agak mencurigakan berjaya membongkar kegiatan jenayah geng curi motosikal Honda ES5 yang didalangi kumpulan warga asing. Keempat mereka berjaya diberkas polis bermula 15 April hingga 16 April lalu menerusi beberapa serbuan di ibu negara.
Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Izham Jaafar berkata pada 15 April lalu sekitar jam 9.30 pagi, seorang pembantu sektor membuat aduan motosikal Honda EX5 berwarna merah miliknya yang diparkir di tempat letak motosikal bersebelahan hotel butik di Jalan Lancang Taman Sri Bahtera Ceras hilang. Jelasnya pada hari yang sama, pada jam 9.40 malam, beliau bersama anggotanya telah menahan seorang lelaki warga asing di Jalan Bukit Bintang off Jalan Imbi kerana menunggang motosikal dalam keadaan tidak memakai topi keledar. Tambah Muhammad Izham, pemeriksaan lanjut mendapati ia adalah motosikal yang dilaporkan hilang 9 jam sebelumnya. Rentetan penemuan itu, polis berjaya menahan remaja warga asing berusia 22 tahun dan merampas motosikal dan kemudiannya dibawa ke Balai Polis Salak Selatan untuk tindakan lanjut. Dalam soal siasat yang dijalankan, suspek membawa dan menunjukkan tempat motosikal curi disimpan. Ujar beliau, soal siasat ke atas kedua-dua individu itu berusia 14 dan 26 tahun membawa kepada penemuan sebuah lagi motosikal EX5 berwarna ungu. Selepas tangkapan kedua, polis melakukan serbuan kedua di Taman Lembah Maju Ampang semalam jam 2 pagi dan mencekap seorang lagi suspek lelaki berusia 15 tahun. Kesemua suspek mengaku terlibat dalam kecurian kedua-dua motosikal berkenaan untuk komponennya yang akan dijual sebagai alat ganti di ibu negara serta untuk kegunaan sendiri. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Kesesaan. Serbuan sehari sebelumnya kata sebuah premis hiburan di Taman Seri Tebrau Johor Bahru tidak memberi sebarang kesan. Sehari selepas ia dibuat, ketika satu lagi operasi sama ia masih degil dan mengingkari prosedur persistennya SOP peralihan ke fasa endemik. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Johor, Senior Asisten Komisioner Syarunain Jais berkata, ops hiburan yang dilakukan bagi memastikan segala arahan yang dikeluarkan kerajaan dipatuhi. Dalam serbuan yang dibuat, seramai 48 orang telah dikenakan kompaun RM1,000 seorang termasuk penjaga premis. Kesemua mereka yang berusia 18 hingga 56 tahun kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Selatan untuk dokumentasi. Pemeriksaan lanjut juga mendapati ia beroperasi secara haram. Sesudah itu, Penguatkuasa Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB menyita dan merampas peralatan di premis berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-2 Enakmen Hiburan Negeri Johor dan Seksyen 107 Akta Kerajaan Tempatan kerana tiada lesen perniagaan dan lesen hiburan. Mayat Zugani Yassin yang dihanyutkan arus di Pantai Kuala Baru Mangkok, Setiu, Terengganu berjaya ditemukan pada jam 12.22 tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Deputi Superintendent Afandi Hussein berkata, jasadnya dijumpai kira-kira 100 meter dari tempat mangsa dilaporkan tenggelam. Katanya mayat mangsa dihantar ke University Hospital Daerah Setiu untuk bedah siasat. Sementara itu, Ketua BBP Setiu, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Razli Rapai berkata, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan jam 12.50 tengah malam tadi. Media sebelum ini melaporkan, Zugani, 51, guru penolong kanan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Kampung Buloh dikuatiri lemas ketika memukai ikan di Pantai Kuala Baru di Kampung Mangkok. Mangsa dikatakan melakukan aktiviti memukai ikan bersama 15 rakannya. Kumpulan itu memilih lokasi kejadian untuk melaburkan pukat dan apabila waktu menaikkan pukat, saksi berkata 11 individu turun menarik pukat, manakala mangsa bersama 3 lagi rakan hanya berjalan di kawasan berkenaan kerana air sedang surut. Afandi berkata tanpa disedari mangsa termasuk laluan air dalam dan terus tenggelam dihanyutkan arus. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.